Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Para jemaah, para pendengar muslimin muslimat yang dikasihi, hari ini sudah 30 Zulhijjah, kita dah berada betul-betul di akhir tahun 1442 Hijriah bersamaan dengan 9 Ogos 2021 Masihi. Jadi untuk hari ini kita nak sambung ayat yang kita dah baca semalam berhubung dengan peristiwa dahsyat hari kiamat. Kita baru sempat baca 2 ayat semalam, ayat 13, ayat 14. Jadi untuk hari ini kita nak sambung ayat 15, ayat 18. Jadi semalam kita dah sentuh berhubung dengan tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Perkara itu berlaku dengan pantas dan cepat sekali. Dengan hanya sekali tiupan, semua makhluk yang hidup di atas muka bumi ini mati, musnah. Apa dia lagi? Bumi, gunung ganan, bukit bukau digoncang dengan kuat sehingga menjadi hancur seperti kasibam mahila, seperti pasir yang yang halus, atau pasti longgokkan pasir yang banyak. Bahkan disebut juga dalam ayat yang lain, bukit bukau itu dilihat seperti jamidatan wahiya tamurru marras sahab, seperti tidak bergerak, seperti berada di tempat asalnya, tetapi sebenarnya ia bergerak sebagaimana bergeraknya awan di udara ataupun di langit. Jadi untuk hari ini kita nak sambung berikutnya tentang ada 2, 3, 4 ayat lagi apa yang berlaku pada hari yang disebut Yaumul Qiyamah, hari kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fayawma'idhin waqa'atil waqi'ah wanshaqqatis samaa'u fahiya yawma'idhin wahiyah wal malaku 'ala arja'iha ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Itu ayat 15 hingga ayat 18. Fayaumaidzin waqa'atil waqi'ah. Maka pada hari itu berlakulah kiamat. Waqa'at al-waqi'ah. Untuk ayat ni, ayat 15 hingga ayat 18, terjemahan tu kita dah baca dah semalam. Jadi kita terus tengok huraiannya. Pada hari ini berlakunya kiamat.
disebut dengan waqi'ah. Waqi'ah isim fa'il daripada waqa'a. Asalnya waqa'a maknanya berlaku. Fa yauma idzin waqa'at maknanya berlakulah apa yang ianya pasti berlaku. Kenapa disebut salah satu nama kiamat kenapa disebut dengan al-waqi'ah? Kerana ia adalah sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala bahawa dia pasti berlaku dalam kehidupan manusia di akhir zaman ataupun ketika dunia sudah sampai ke penghujungnya. Ibnu Katsir menyebut, dikatakan al-waqi'ah kerana hari itu benar dan pasti terjadi dan akan dialami oleh manusia. Jadi kita nak mengelak tak boleh. Semua manusia pasti akan melalui apa yang disebut Yaumul Qiyamah, hari kiamat yang pasti berlaku. Dalam kaedah ilmu saraf bahasa Arab, asal perkataan kiamat yang merujuk kepada waqi'ah, merujuk ianya dia punya masdar dia asalnya adalah dia punya fi'ilnya waqa'a. Fi'il asalnya adalah waqa'a, itu perkara yang terjadi, perkara yang berlaku secara nyata. Kalau perkara tu tidak nyata, tidak realiti, dia tak disebut waqa'a. Sebab tu perkara yang realiti yang betul-betul berlaku dikatakan, kita kata waqi'. Contohnya kita sekarang ni, realiti kita sekarang ni diuji dengan pandemik COVID-19. Realiti kita itu kita punya waqi' kita sekarang ni. Waqi'. Kita dah guna dalam bahasa Melayu kalimah waqi'. Kita punya waqi' kita sekarang ni macam ni. Waqi' tu realiti masa kini yang hakikinya. Waqi' tu daripada perkataan waqa'a. Jadi waqi'ah merujuk kepada apa yang pasti berlaku. Dan Allah Ta'ala menyebut banyak dalam ayat-ayat yang lain bahawasanya kiamat ini pasti berlaku dengan taukid. Taukid maknanya dengan adanya kalimah ataupun perkataan yang menunjukkan penguat. Contohnya kita boleh rujuk dalam ayat dalam surah Ghafir. Inna as-sa'ata la'atiyatul la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Ayat 59 muka surat 474. Muka surat 474 ayat 59 dalam surah Ghafir. Inna as-sa'ata la'atiyah. Sesungguhnya kiamat itu benar-benar akan datang. Jadi perkataan atiyah didahului dengan lam taukid. Benar-benar akan datang, benar-benar akan berlaku. La raiba fiha, ditambah lagi la raiba, tidak ada keraguan padanya. Perkara yang pasti berlaku yang kita tak perlu nak ragu-ragu ataupun kita masih syak lagi. Ini sesuatu yang wajib kita percaya dan yakin sungguh-sungguh. Kerana kita dah tahu bahawa beriman kepada hari kiamat adalah salah satu rukun iman. Yang merupakan kalau ikut susunan tu rukun iman yang beriman kepada hari kiamat yang kelima, kemudian yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Kebanyakan manusia tidak beriman itu merujuk kepada orang-orang kafir yang meragui adanya kehidupan selepas kematian. Baik. Menariknya kita melihat Al-Waqi'ah sebagai salah satu nama hari kiamat. Ada surah. Ada surah dalam Quran yang disebut dengan Suratul Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah ni kalau saya tak tahulah kalau negeri lain. Kalau di Kelantan, khususnya kalau kita yang biasa dibesarkan dalam suasana pendidikan agama, khususnya orang yang biasa belajar sekolah agama, sekolah-sekolah pondok, kita biasa dilatih semenjak daripada zaman persekolahan lagi untuk membaca Suratul Waqi'ah. Kerana ada satu riwayat hadis ini sebenarnya tidak kuat pun dari segi sanad tentang kelebihan Suratul Waqi'ah yang dikatakan boleh melapangkan rezeki, membacanya boleh memurahkan rezeki. Wallahu alam, Allah Ta'ala sahaja lebih mengetahui, cuma sanad hadis itu tidak kuatlah. Jadi menarik untuk kita melihat di awal surah Al-Waqi'ah ayat yang berbunyi idza waqa'atil waqi'ah. Ini ada persamaan dengan ayat yang kita baca ini, ayat 15, fa yauma idzin
waqa'atil waqi'ah. Pada hari itu berlakulah kiamat. Ayat pertama suratul Waqi'ah berbunyi idza waqa'atil waqi'ah. Perhatikan kalimah waqa'at adalah fi'il madhi. Sekarang kiamat ni belum berlaku. Kita ni masih belum kiamat lagi lah. Tetapi ketika ayat Quran ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia turun dengan fi'il madhi. Seolah-olah kiamat itu macam dah berlaku. Tapi sebenarnya belum berlaku. Dari segi kaedah bahasa Arab, para ulama tafsir mengatakan perbuatan yang belum berlaku tetapi digunakan fi'il madhi. Fi'il madhi itu past tense, menunjukkan bahawa ianya benar-benar akan berlaku. Litahqiqi wuku'ihi, untuk menyatakan pasti dia akan berlaku. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila berlakunya sesuatu yang pasti berlaku, iaitu kiamat. Laisa liwaqa'atiha kadhibah, dan tiadalah berlakunya ia suatu yang dusta. Tiadalah berlakunya ia sesuatu yang dusta, iaitu berlakunya ia adalah sesuatu yang benar. Sesuatu yang benar akan berlaku. Khafidatur rafi'ah, iaitu akan merendahkan kedudukan satu golongan dan meninggikan satu golongan yang lain. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan sedikit gambaran yang kita dah baca semalam, contohnya idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa, apabila bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang kuat, digegarkan dengan kuat sekali, lalu dihancur leburkan bukit bukau sehingga menjadi macam pasir. Kita baca semalam dalam surah Al-Muzammil, seperti pasir. Jadi dahsyatnya hari kiamat disebut dalam ayat-ayat yang secara mutafarriqah, berasingan dalam surah-surah yang berlainan. Baik, semalam kita dah sentuh tentang berlakunya kiamat, apa dia berlakunya goncangan yang kuat, bukit bukau hancur. Kita nak lihat sedikit dalam surah Al-Muzammil. Dah sebut surah Muzammil tadi, kita rujuk surah Al-Muzammil. Itu dalam juzuk yang ke-29 ni jugalah. Nanti kita akan sampai lepas ni. Jadi semalam kita dah lihat ayat 14, muka surat 574. Surah Al-Muzammil, muka surat 574. Semalam kita dah lihat ayat 14. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. Ingatlah pada hari di mana bumi ini akan bergegar, bergoncang dengan kuat. Begitu juga dengan bukit bukau. Bukit bukau, gunung ganang semuanya akan menjadi kasiban mahila, seperti longgokkan pasir. Orang Kelantan kata jadi berah habis. Jadi relah habis. Seolah-olah hancurlah. Hancur sehancur-hancurnya. Kemudian dalam ayat yang selepasnya, ayat yang ke-17, fakaifa tattaquna in kafartum yauman yaj'alul wildana shiba. Bagaimana kamu dapat menjaga diri kamu? Tattaqun di sini bukan bertakwa. Tattaqun maknanya tuhafizuna anfusakum. Bagaimana mungkin kamu wahai manusia dapat jaga diri kamu sekiranya kamu masih kufur? Yakni datangnya kiamat, kamu masih tidak beriman. Bagaimana kamu dapat jaga diri kamu yauman, pada suatu hari yang sangat dahsyat, di mana pada hari itu yaj'alul wildana shiba, menjadikan anak-anak yang kecil beruban. Dahsyatnya hari kiamat, Allah Ta'ala gambarkan anak yang masih kecil beruban. Beruban sama ada cempak dewasa ataupun menanggung kesusahan yang sangat perik. Kita kalau kita tengok suasana peperangan yang berlaku di mana, di Palestin, sangat menyedihkan. Rumah-rumah dimusnahkan, datangnya tentera askar-askar Israel, askar Yahudi, kanak-kanak ditangkap, dipukul. Kita terfikir di mana dia orang nak berlindung. Macam mana nasib khususnya kanak-kanak yang masih kecil, susahnya kehidupan yang mereka lalui. Di hari kiamat Allah Ta'ala gambarkan susahnya hari kiamat ketika berlakunya ia, di mana anak-anak menjadi syiban, beruban. As-sama'u munfatirun bih, langit pula menjadi pecah dengan perintah daripada Allah. Itu langit pecah tu kita akan lihat dalam ayat yang berikutnya. Jadi pada hari itu berlakulah
kiamat apabila Allah Ta'ala menghendaki ia berlaku dengan kehendaknya. Jadi apa sahaja kehendak Allah yang berlaku terhadap makhluknya, semudah Allah Ta'ala mengatakan kun fayakun. Innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Itu dalam surah An-Nahlu. Sesungguhnya kata-kata kami terhadap sesuatu yang apabila kami kehendaki, kami berkata kun, maka fayakun. Itu dengan kehendak dan kuasa Allah. Ataupun di akhir surah Yasin, innama amruhu, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maksudnya samalah. Itu Allah Ta'ala apabila dia menghendaki sesuatu berlaku, maka dia berkata kun fayakun. Cuma dalam berlakunya hari kiamat ini kita dah lihat semalam Allah Ta'ala memberi tugas kepada malaikat Israfil. Dan Israfil pun sudah lama diciptakan dan hanya menunggu masa standby je. Tunggu masa bila Allah Ta'ala berikan perintah. Dan kita pun dah baca semalam, ada hadis yang menyebut malaikat Israfil yanzuru nahwal arsh, dia melihat ke arah arash, seolah-olah tidak berkelip matanya, kerana dibimbangi turunnya perintah. Kalau turunnya perintah untuk fayum fakhu, untuk ditiup, sangka kalau fayum fuhu dia pun akan tiup. Bila dia tiup maka berlakulah kiamat. Lalu bila Nabi SAW mengkhabarkan begitu, timbullah rasa ketakutan atau kebimbangan para sahabat. Lalu mereka berkata, kalau begitu madza naqul, apa yang kita nak katakan bila kita rasa bimbang, cemas dan takut begini? Nabi kata, sebutlah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tujuan kita baca begitu tu supaya boleh memberikan rasa tenang, rasa penyerahan diri kepada Allah. Walaupun kita akan berdepan dengan kesusahan yang sangat berat, kita sebagai orang-orang beriman, kita sentiasa berharap Allah Ta'ala akan pelihara kita, sama ada kita di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat nanti, yang kesusahan di sana lebih besar dan lebih menakutkan berbanding kesusahan hidup di dunia. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita terus kepada ayat yang berikutnya, itu ayat yang ke-16. وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. Dan terbelahlah langit. Berlakunya insyiqaq as-sama'. Dalam Quran ada satu surah dinamakan surah Al-Insyiqaq dalam juzuk Amma. Insyiqaq merujuk kepada sifat terbelah bagi langit. Sebelumnya ada satu surah lain, surah Al-Infitar, pecah terbelah juga, merujuk kepada sifat langit yang pecah terbelah pada hari berlakunya kiamat. Nanti insyaAllah dalam juzuk yang ke-30 kita akan sampai dalam surah tu, Idzas sama'un syaqqat. Surah lain, Idzas sama'un fatarat, merujuk kepada peristiwa hari kiamat, langit pecah terbelah. Baik. Dan apabila terbelahnya langit, maka ia, iaitu langit itu, pada hari berlakunya kiamat, keadaannya menjadi wahiyah, rapuh, lemah. Langit ni satu makhluk ciptaan Allah yang sangat kuat. Langit ni sangat kuat. Dan kita pun dah bincang dalam siri yang lepas, langit ni jadi satu misteri. Kita tak tahu langit itu pepejala atau cecair atau gas. Orang Arab dia ingat dululah sebelum di awal dakwah Nabi SAW di Mekah, mereka duk ingat langit ini dalam bentuk pepejal. Lalu mereka mencabar Nabi, autus kita sama'a alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Ataupun engkau ya Muhammad dapat menjatuhkan, dapat menggugurkan langit secara berkeping-keping. Kisafan. Ataupun dalam surah At-Tur dibaca dengan kisfan. Kisafan maknanya jatuh. Orang Kelantan kata jatuh stokor-stokor. Jatuh belebok-belebok. Tak jatuh lagi, belebok dah. Ayah dia suka. Jatuh sekeping-sekeping maknanya jatuh satu persatu. Seolah-olah mereka duk faham langit ni dalam bentuk pepejal. Autus kita sama alaina kisafan.
Itu kata mereka, kami tak mahu beriman dengan kamu ya Muhammad sehingga kamu dapat menjatuhkan langit secara berkeping-keping. Maknanya kamu dapat memusnahkan kami dengan cara yang begitu. Jadi sama ada langit itu pepejal, cecair gas, itu satu perkara yang kita secara jelas je kita tak, Allah Ta'ala saja yang lebih ketahui. Tapi yang menariknya bila berlaku kiamat, Allah Ta'ala sebut langit itu pecah. Insyaqqat, tasadda'at, infatarat. Bila pecah ni kita faham, pecah ni sesuatu yang keras. Kalau cecair, kita tak kata pecah. Kalau gas, mana mungkin pecah. Itu dari segi bahasa lah. Itu kita melihat dari segi bahasa. Tapi Allah Ta'ala saja lebih mengetahui. Langit itu dikatakan insyaqqat, pecah. Langit yang begini besar, yang begini kukuh, pecah. Langit ini digambarkan dalam surah Al-Anbiya. Langit ini adalah sakfun, bumbung ataupun atap bagi planet bumi. Langit yang kita lihat ni sebenarnya adalah bumbung. Macam rumah kita lah. Rumah kita buat rumah bangunan memang dia ada bumbung. Kalau tak ada bumbung, tak ada atap, kita akan nampak bahagian luar rumah. Jadi ada bumbung tujuannya supaya kalau hujan, kita penghuni rumah tu tak akan basah. Waktu siang hari kita tak akan rasa panas. Begitulah bandingan langit sebagai bumbung bagi bumi. Kita boleh lihat dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-32. Muka surat 324. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. Dan kami jadikan langit itu sebagai sakfan, sebagai bumbung, sebagai atap yang terpelihara. Allah Ta'ala yang pelihara, di mana langit itu ada malaikat-malaikat yang menjaganya. Kalau ada syaitan atau jin yang cuba apa dia, menerobos, cuba menceroboh masuk, itu tak boleh lah. Dia akan dibaling atau dilontar dengan bola api daripada bintang. Jadi langit adalah sakfan, bumbung. Macam rumah kita lah. Kalau bumbung rumah kita tu tiba-tiba tercabut. Contohnya pada hari berlakunya hujan yang lebat, angin yang bertiup kuat, tiba-tiba bumbung tu tercabut ataupun berlubang, menyebabkan bumbung rumah kita rosak, sudah tentu kita akan susah hati dan kita akan berusaha untuk baiki secepat mungkin. Sebab kita tidak boleh tinggal dalam rumah dalam keadaan bumbungnya dah rosak begitu. Apabila berlakunya kiamat, langit sebagai bumbung bagi bumi pecah. Bila langit pecah, kita faham sendirilah macam mana yang akan berlaku. Kemusnahan itu sangat dahsyat. Pada hari kiamat yang kuat, langit yang kuat berubah menjadi sangat lemah dan rapuh. Kata Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, dia kata membandingkan seumpama istana yang besar, kukuh bangunannya, kuat dia punya tapaknya, tetapi serta-merta menjadi lemah kerana terkena gempa bumi. Itu bandingannya begitulah. Maka ia pun retak-retak, bahkan runtuh. Sekukuh bangunan istana yang kuat pun dia akan retak kerana berlaku gempa bumi. Tapi hari kiamat bukan gempa bumi, gempa satu alam. Satu alam semesta gempa. Lalu keluarlah pancaran cahaya langit yang biru cerah. Kemudian menjadi warna-warna abstrak seperti beragam cat minyak yang dicelup menjadi satu. Atap dunia ini, langit itu terlihat berwarna kemerah-merahan. Begitu, jadi warnanya berubah-ubah. Merah-merah, kemudian kuning. Ihmarrat, isfarrat, ikhdarrat. Kemerah-merahan, kekuningan, kehijauan. Ataupun kebiru-biruan. Ini yang telah diisyaratkan dalam ayat. Itu dalam surah Ar-Rahman. فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ.
Maka apabila langit telah terbelah, maka jadilah ia seperti wardah. Apa dia wardah? Sekuntum bunga mawar. Bukan tajuk lagu ni. Sekuntum mawar merah. Tu lagu-lagu dululah. Ingat sama-sama sekolah dulu. Wardah ni mana sekuntum bunga mawar. Yang biasanya kalau bunga ros, bunga mawar ni warna merah. Kaddihan. Ad-dihan daripada ad-duhnu. Seperti kilauan minyak. Allah Ta'ala menggambarkan pada hari berlakunya kiamat, langit warna merah. Merah apa dia? Nak kata merah apa? Orang Kelantan ni kalau dia ada bahasa taukid dia, merah merah. Merah nyala. Kalau putih sepu. Bukan putih melepak, putih sepu. Tapi kalau merah merah. Merah. Warna merah macam mana? Merah menyala lah. Merah menyala. Ada riwayat daripada Ibn Abbas mengatakan bahawa langit pada hari itu seperti al-farasul ward, iaitu seperti itulah warna apa dia, warna mawar tadi atau bunga ros. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya menyebut adapun dikatakan faras al-ward, faras tu kuda sebenarnya, faras ataupun khail, kuda. Ia adalah sejenis kuda yang pada musim tertentu kulitnya menjadi warna kuning, pada musim dingin dia menjadi warna merah. Pada cuaca yang sangat dingin kulitnya berubah lagi. Mana dia boleh berubah-ubah. Jadi apa yang disebut oleh Ibn Abbas, kata Baghawi menunjukkan pada hari berlakunya kiamat warna langit ini bertukar-tukar. Jadi ada pelbagai warna. Tapi yang paling ketara adalah warna merah seperti bunga ros. Kata Imam Hasan Basri rahimahullah ketika dia mentafsirkan ayat 37 dari surah Ar-Rahman, iaitu apabila langit terbelah warnanya menjadi seperti bunga ros, warna bunga ros yang berminyak, warna yang merah menyala. Iaitu katanya menjadi merah seperti warna merah mawar, seolah-olah kilauan minyak. Macam mana kilauan minyak? Mungkin kita boleh gambarkan dalam bentuk warna merah metalik. Kalau warna kereta, hak merah menyala yang metalik, yang berkilauan. Maknanya katanya dengan berwarna-warni. Tidak dengan satu warna tapi dengan macam warna. Ini sesuatu yang sangat menakjubkan. Tetapi warna-warni itu bukan untuk kita happy. Oh, cantiknya langit, cantik. Sebab ini hari kiamat ni. Hari ketika manusia semuanya rasa bimbang, cemas dan takut. Apa yang kita faham daripada sifat wahiyah, lemah. Langit menjadi lemah. Kita pun fahamlah langit ni bumbung bila lemah. Wallahu alam, tak dinyatakan dalam ayat yang lain sama ada langit itu pergi ke angkasa lepas. Langit tak disebut, mungkin langit itu jatuh. Tetapi selama ini langit kekal pada kedudukannya yang asal kerana Allah Ta'ala yang menahan langit. Alam tara anna Allah sakhara lakum ma fis Alam tara anna Allah sakhara lakum ma fil ard wal fulka tajri fil bahri bi amrih wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi idnih. Dalam surah Al-Hajj ayat 65 muka surat 340. Muka surat 340 Allah Taala beritahu, tidakkah kamu lihat Allah Taala yang telah mempermudahkan bagi kamu segala yang di bumi ini, apa yang ada di atas muka bumi ini Allah Taala permudahkan untuk kehidupan kita. Begitu juga wal fulka, kapal-kapal yang berlayar di lautan, semuanya dengan perintah Allah. Dan satu lagi wa yumsikus sama, dialah yang menahan langit. Allah Ta'ala yang menahan langit supaya langit itu tidaklah ia jatuh runtuh menimpa bumi. Jadi selama ini langit kekal pada kedudukannya yang kita lihat, walaupun langit itu tinggi tak ada tiang, Allah Ta'ala dengan kuasanya dialah yumsikus sama, yang menahan langit, an taqa'a 'alal ardi illa biiznih.
supaya langit itu tidak jatuh runtuh menimpa bumi kecuali dengan izinnya. Apa maksud dengan izinnya? Dengan kehendaknya. Iaitu apabila berlaku kiamat, kalau Allah Ta'ala menghendaki langit yang pecah tu runtuhlah. Runtuhlah langit itu jika Allah Ta'ala menghendaki begitu. Jadi kita fahamlah bila runtuh, seolah-olah satu bangunan yang apabila apa dia disebut wahiya khawiyatun ala urushiha. Itu dalam surah Al-Kahfi tentang binaan di tanah kebun yang runtuh. Bahagian atas tu runtuh, menimpa bahagian bawah, habislah. Maka bahagian bawah tu akan ranap dan musnah semuanya. Itu ayat tu menggambarkan kemusnahan yang dahsyat pada hari kiamat. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, itu tentang situasi langit pada hari kiamat. Kita pergi berikutnya ayat yang ke-17. Wal malaku ala arja'iha. Dan para malaikat pada hari itu pula berada pada penjurunya. Arja'iha kalau lihat dalam tafsir ada sebut atrafiha, pada sudut-sudutnya atau pada hujung-hujungnya, ada pada bahagian tepinya. Ada tentang malaikat pula. Para malaikat berada pada penjuru langit. Adapun perkataan al-malak. Al-malak ni dipanggil isim jins, ismul jins, ataupun kata nama bagi jenis, menyatakan jenis makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan daripada cahaya, itu malaikat. Yang ini seluruh malaikat. Seluruh malaikat berada di penjuru langit. Ar-Rabi' bin Anas berkata tentang firman Allah Ta'ala, wal malaku ala arja'iha, yakni berada di bahagian yang kecil di langit. Dari sanalah mereka memandang penghuni dunia. Jadi malaikat berada di tepi-tepi langit. Kita pun tak tahu langit tu sejauh mana dia punya sempadan dia. Tapi disebut di bahagian penjuru langit. Dan dia dapat melihat apa yang berlaku pada penghuni dunia. Kemudian dalam surah Al-Furqan, kita lihat dalam surah Al-Furqan muka surat 362. Ini tentang langit dan malaikat pada hari kiamat. Itu kita boleh lihat muka surat muka surat 362 ayat bermula dengan ayat 22. Okay, kita lihat ayat 22. Yauma yarawna al-malaikata la busyra yauma idzil lil mujrimin. Ingatlah pada hari mereka ini orang-orang yang kafir itu melihat malaikat. Masa di dunia mereka bersungguh-sungguh nak melihat malaikat, minta nak lihat malaikat. Maka pada hari berlakunya kiamat, golongan yang kufur, yang mujrim itu dapat melihat malaikat. Maka la busyra yauma idzil lil mujrimin. Tak ada lagi sebarang berita gembira bagi orang-orang yang mujrim yang bersalah itu. Bahkan mereka akan menyesal, akan menghadapi ketakutan yang sangat dahsyat. Lalu mereka berkata hijran mahjura. Hijran mahjura ni satu kata-kata seperti meminta supaya minta dijauhkan sejauh-jauhnya daripada perkara yang buruk. Oh, minta jauh dah, tak si benda ni. Kalau Kelantan kata tak si. Benda macam ni, na'udzubillah, kita minta berlindung dengan Allah. Kalau orang Arab zaman dulu, disebut hijran mahjura, minta dijauhkan. Apabila mereka melihat kedahsyatan itu. Lalu wa qadimna ila ma amilu min amal. Ini ayat ni tentang apa yang berlaku di hari kiamat lah. Lalu kami tujukan perbicaraan kepada apa yang telah mereka kerjakan. Iaitu segala amalan perbuatan manusia di dunia, Allah Ta'ala akan beri balasan. Kerana tujuan manusia dihidupkan kembali di akhirat adalah untuk diberi pembalasan, untuk dihisap. Sama ada akhirnya mereka ke syurga atau ke neraka. Adapun orang-orang yang kafir, Allah Ta'ala tunjuk balik amalan-amalan baik yang pernah mereka buat. Lalu faja'alnahu haba'an mansura. Lalu kami jadikan amalan mereka itu bagaikan debu yang berterbangan. Maknanya tak ada apa-apalah. Kosong. Bila kosong tak ada apa tu, mana tak ada balasan kebaikan yang mereka terima sebab
kebaikan yang pernah mereka buat itu di sisi Allah Ta'ala tak ada nilainya. Sebab mereka ni kafir. Maka Allah Ta'ala beritahu pada hari kiamat nanti, ashabul jannati yawma idzin, ahli-ahli syurga pada hari itu. Maksud hari itu tu hari kiamat nantilah. Khairun mustaqarran, mendapat tempat yang lebih baik untuk mereka menetap. Wa ahsanu makila, dan yang lebih elok tempat rehatnya. Wa yawma tashaqqaqus sama'u bil ghamam, dan sebutlah lagi perihal keadaan hari di mana segala langit menjadi pecah. Langit menjadi pecah. Pecah langit, bukan setakat langit yang dekat dengan dunia, semua langit pecah. Langit yang berada di alam dunia ni adalah semua pecah. Dengan gumpalan awan. Awan yang dalamnya bersamanya ada malaikat. Ada malaikat. Wa nuzzilal malaikatu tanzila, dan pada hari itu diturunkan malaikat dengan turun yang banyak, turun berpasukan. Malaikat ni ramai, kita tahu malaikat memang jumlahnya banyak. Dan tempat malaikat ni dia ramai banyak di langit. Ada dalam hadis sahih Bukhari, Nabi sebut attatis sama wa haqqa an ta'itta. Langit tu seperti gegak gempita dan layaknya ia begitu. Attatis sama, attat alif ta dan ta, ta. Attatis sama wa haqqa laha an ta'itta. Ini nak cerita tentang banyaknya malaikat yang berada di langit. Nabi sebut langit tu seolah-olah seperti gegak gempita, ataupun kalau rumah-rumah yang penuh dengan penghuni, kalau rumah-rumah di kampung, rumah kayu kat supaya nak cabut latar tu sebab ramai sangat penghuni. Kalau Ustaz Roshidan nak type, tulis attatis sama. Alif tu ada hamzah, ta dan ta. Ta kemudian ta, attatis sama. Sehingga kan Nabi sebut tidak ada satu tempat dia kalau kita letak 4 jari di ruang langit, melainkan di situ ada malaikat yang sujud kepada Allah. Mungkin boleh tengok di bawahnya lagi, attatis sama. Tak ada matannya, tak jumpa. Attat. Itu terlebih ta, patut tak jumpa pun. Ta satu saja. Alif, ta dan ta. Atta, attat as-sama wa haqqa laha an ta'itta. Di mana kalau ada ruang yang kecil pun di situ ada malaikat. Jadi malaikat ni banyak di langit. Attatis sama wa yahiqqu an ta'itta. Ma fiha mawdi' shibr illa wa fihi jabah malak sajid yusabbihu Allah bihamdih. Tidak ada satu tempat yang walaupun sebesar shibr, kadar sejengkal, bukannya luas pun, walaupun mungkin kadar sejengkal, di situ di tempat tu ada padanya dahi malaikat. Macam mana dahi malaikat kita tak tahulah. Jabah malak, ada dahi malaikat yang sujud dalam keadaan sajid yusabbihullah, bertasbih terhadap Allah, bertasbih memuji Allah. Maknanya ayat ni pula ada. Hadis ni nak beritahu bahawa malaikat ni sangat banyak jumlahnya di langit. Jumlahnya sangat banyak di langit. Sebab itu dalam ayat 25 surah Al-Furqan, apabila langit terbelah pecah dengan adanya gumpalan awan, lalu turunlah malaikat. Tu wa nuzzilal malaikatu tanzila. Turunlah malaikat dengan cara berpasukan. Pasukan ni maknanya satu kelompok yang banyak. Baik, apa yang berlaku selepas tu? Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman. Segala kuasa pemerintahan kerajaan pada hari itu sebenarnya adalah hanya milik Allah yang bersifat Ar-Rahman. Kuasa pada hari itu hanya milik Allah. Bahkan dalam ayat lain Allah Ta'ala bertanya, limanil mulkul yaum. Limanil mulkul yaum. Untuk siapa segala kekuasaan pada hari ini? Maka dia sendiri yang menjawab, lillahil wahidil qahar. Itu dalam surah Ghafir ayat tu. Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman. Segala kekuasaan kerajaan pada hari ini yang sebenarnya adalah milik Allah.
Dan hari itu adalah hari yang sangat asirah, sangat sukar payah bagi orang-orang yang kafir. Kemudian sambungan untuk ayat yang ke-17 tadi, surah Al-Haqqah. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Yang menjunjung, yang memikul arsya rabbika, arsy Tuhanmu, di atas kepala mereka, fawqahum, pada hari itu jumlahnya samaniyah, ada 8 malaikat. 8 ni kita jangan kata sikitnya 8 je. Kenapa tidak 100? 8, tapi malaikat ni besar. Malaikat ni sangat besar. Dalam hadis riwayat Abu Daud daripada Jabir bin Abdullah, ada satu hadis yang berbunyi matannya, uzina li an uhaddisa an malakin min malaikatillah. Boleh buka dalam Sunan Abu Daud ataupun kan dalam tafsir Ibn Katsir pun ada dinukilkan matan hadis ni. Uzina li an uhaddisa an malakin min malaikatillahi ta'ala min hamalatil arsh. Telah diizinkan kepada aku, dibenarkan kepada aku untuk aku memperkatakan tentang malaikat, tentang salah satu malaikat daripada malaikat Allah yang tugasnya adalah untuk menanggung arsh, hamalatil arsh. Menanggung macam mana tu kita tak tahu. Cuma lafaz hadis tu sebut hamalah. Hamalah ni penanggung arsh. Itu tugas malaikat untuk menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah. Walaupun Allah Ta'ala boleh jadikan arsh tu tanpa penanggung pun boleh. Sebagaimana langit, Allah Ta'ala yang tahan langit tidak pada jatuh. Tak ada pula Allah Ta'ala beritahu dia tugaskan malaikat untuk menyangga ataupun untuk tahan langit supaya tidak jatuh. Tetapi Allah Ta'ala nak beritahu tentang kekuasaannya, di mana ditugaskan malaikat yang khusus untuk menjadi hamalatil arsh. Uzina li an uhaddisa an malakin min malaikatillah. Yang mana besarnya malaikat ni digambarkan ma baina syahmati uzunihi ila atikihi. Ada lagi sambungan matan itu tak lengkap. Bawah tu. Sab'imi'ati amin. Besarnya malaikat tu dia punya antara cuping telinganya, syahmati uzunhi, cuping telinga. Kita tak tahulah macam mana cuping telinga malaikat tu. Tapi lafaz hadisnya sebut begitu. Cuma kita faham kalau kita manusia ni, kita punya syahmati uzunil insan, atau bahagian cuping telinga manusia, bahagian bawah tu, ila atikihi, sehingga dia punya bahunya, yalah kita nampak dekat ya, cuping telinga dengan bahu ni dekat je, tak sampai sejengkal lah kalau dengan jari kita ni. Tapi jarak dia tu Nabi kata masirah sab'imi'ah am. Dia punya jarak perjalanan 700 tahun. Punyalah besarnya malaikat. Itu antara cuping telinga dengan bahu. Cuma kita tak boleh nak gambarkan macam mana cuping telinga malaikat, macam mana bahu dia. Cuma apa yang Nabi nak beritahu dalam hadis ni, malaikat ni besar. Besar. Besar betul lah. Orang Kelantan sebut besar. Kalau orang apa ya? Orang Kedah sebut besar. Orang Ganu sebut besar. Tapi hak betulnya Kelantan lah besar. Jadi malaikat ni besar. Digambarkan besar, cuping telinga dengan bahu yang dekat pun 700 tahun perjalanan. Masirah 700 am. Masya Allah, subhanallah. La hawla wa la quwata illa billah. Kita tak boleh nak gambarkan setara mana besarnya malaikat itu. Itu dari segi bilangannya secara tepat Allah Ta'ala sebut samaniyah, 8. Baik, kita nak bermain dengan nombor lagi. Kita nak rujuk surah Al-Muddathir. Apabila Allah Ta'ala cerita malaikat yang jaga neraka 19. 19 lagi ramai berbanding dengan 8 tadi. Malaikat yang menanggung arasy pada hari kiamat 8. Dalam surah Al-Muddathir, alaiha 19. Ada nombor 19 itu. Ada angka 19. Surah Al-Muddathir pada muka surat 576. 576.
Iaitu Allah Ta'ala jadikan salah satu neraka yang dinamakan Saqar. Wa ma adraka ma Saqar. Tahukah kamu apa itu neraka Saqar? Pada ayat 27. La tubqi wa la tadhar. Ia membakar mangsanya dan tidak meninggalkan sisa sedikit pun. Maknanya bakar habislah. Bakar habis. Lawahatul lil bashar. Dia akan terus menerus membakar kulit manusia. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung dengan Allah daripada kedahsyatan azab neraka yang sangat dahsyat ni. Alaiha 19. Baik, kita lihat pada ayat 30 surah Al-Muddathir. Pengawal dan penjaga yang menjaga neraka itu ada 19 malaikat. Malaikat yang ditugaskan menjaga neraka itu ada 19. Jadi bilangan 19 ni orang-orang kafir Quraisy bila dia dengar ayat ni dia kata 19 je. Kita ni kalau bunyi sikit kita ada 19 je. Kalau banyak nah. Banyaknya 1000 nah. 1000 nah. Itu bahasa orang Kelantan lah. 1000 nah. Mahal teh. 1000 nah. Kalau murah kat RM10. RM10 je. Jah tu menggambarkan sedikit. Jadi dia orang ni terkejut. 19 je. Jadi bilangan 19 tu menjadi suatu fitnah, suatu ujian kerana mereka tak tahu saiz malaikat itu besar. Maka dalam ayat 31 Allah Taala beritahu, "Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah." Tidaklah kami jadikan pengawal-pengawal neraka itu melainkan dari kalangan malaikat. Ashab di sini bukan penghuni neraka, bukan malaikat tu masuk neraka, tak. Malaikat tu yang menjadi pengawal. Yang menjadi pengawal untuk ialah untuk memantau keadaan orang-orang kafir yang diazab dan neraka. Wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Dan tidaklah kami jadikan bilangan mereka, bilangan yang 19 tadi, melainkan suatu bilangan yang menjadi fitnah, menjadi suatu ujian kepada orang-orang yang kafir. Fitnah juga dengan maksud menjadi suatu azab sengsara, sebab orang kafir itu tak akan terlepas. Mereka tak akan terlepas bila mereka duduk dan mereka tak boleh. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka mahu untuk keluar lari daripada neraka, mereka akan ditarik oleh malaikat untuk kembali berada dalam neraka. Lalu dikatakan kepada mereka, zuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasailah azab yang dahulu kamu dustakan. Dulu kamu tak percaya, rasakan azab ni. Sebagai satu ejekan untuk mereka. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, itu sebagai tambahan. Cerita kita sebenar tentang malaikat yang menanggung aras 8. Cuma saya tambah malaikat yang mengawal neraka 19, khususnya neraka Saqar. Kemudian kita sambung ayat berikutnya, masih dalam ayat 17 surah Al-Haqqah. Dah habis dah 17, ayat 18 yang terakhir sekali. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu akan dihadapkan kepada Tuhanmu. Tu'radun. Tu'radun maknanya kalau dalam bahasa sekarang ni, orang yang bersalah tu akan dibawa ke mahkamah untuk dihadapkan ke perbicaraan. Akan dibicarakan. Maknanya akan disoal siasat. Tapi kita kena ingat, di hari kiamat nanti bila setiap manusia dibawa untuk dibicarakan, dia tak ada di sana peguam bela. Kita tak boleh nak cari yalah, kalau di dunia kalau orang tu bersalah, dia boleh mencari khidmat guaman, cari peguam bela supaya mudah untuk berhujah di mahkamah. Tapi di akhirat nanti apabila seseorang tu dibawa untuk dibicarakan di mahkamah Allah, maka siapa yang nak membela dia? Dia sendirilah. Nanti kita akan lihat hadis tentangnya. Dia sendiri, orang tu sendiri akan membela diri dia, dan dia diberi peluang untuk memberikan ma'azir, alasan-alasan dia, apa keuzuran dia, kalau dia rasa dia tak bersalah.
Ya la takhfa minkum khafiyah. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Semuanya akan dibongkarkan. Baik, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ada satu hadis yang berbunyi, hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dan At-Tirmizi juga dalam sunannya. Yu'radun nas yaumal qiyamah thalatha aradatin. Yu'radu ya ain rada. Yu'radu an-nasu yaumal qiyamah thalatha aradatin. Pada hari kiamat nanti manusia akan dihadapkan dengan 3 kali putaran. Maksud putaran ini 3 kali sesi perbicaraan. Oh, kita pun rasa tak tahulah kita ni, kalau saya sendirilah, kita tak ada pengalaman sebab kita tak ada buat salah apa, kita tak ada pengalaman dibawa ke mahkamah, kecuali orang yang pernah buat salah, disabitkan kesalahan atau atas pertuduhan tertentu, mungkin dia orang ada pengalaman bagaimana berada di mahkamah kerana dituduh sebagai bersalah. Bersalah tidak tak tahu lagi, tapi di hari kiamat nanti semua kita tak akan terlepas. Yu'radun nas tu ada matan hadis ini. Para jemaah boleh lihat dalam komputer masing-masing. Yu'radun nasu yaumal qiyamati thalatha aradatin. Pada hari kiamat akan dihadapkan, yu'radu akan dibentangkan, dihadapkan kepada manusia dengan 3 kali perbicaraan. Tiga sesi lah, 3 sesi. Fa'amma ardatani, adapun 2 sesi yang pertama adalah dalam bentuk jidalun wa ma'azir. Jidal ni dalam bentuk bantah. Maksud bantah di sini, orang tu dia akan cuba mempertahankan diri dia. Kalau dia kata dia tak bersalah, satu jidal. Baik, kita habiskan hadis ni dulu sebelum kita nak kaitkan dengan ayat yang lain. Yang kedua ma'azir. Ma'azir mana dia akan beri alasan dia. Kalau dia alasan, dia akan kemukakan alasan. Wa amma tsalisah, adapun yang ketiga ialah yang terakhir sekali lah. Yang ketiga adalah fa'inda dzalik tatirus suhuf fil aidi. Ketika itu akan berterbanganlah suhuf. Maksud suhuf ni buku-buku amalan, lembaran catatan amalan yang malaikat rakib atid tulis untuk setiap manusia tu semasa di dunia. Jadi buku amalan tu disimpan, buku tu akan tatiru berterbangan dan sampai ke tangan pemilik itu, fa'akhidhum biyaminihi wa akhidhum bishimali. Ada yang mengambil dengan tangan kanannya dan ada yang mengambil dengan tangan kirinya. Kita pun rasa takut dah kalau kita faham hadis ni. Kita akan melalui 3 sesi perbicaraan. Baik, kita lihat kalimah jidal dalam hadis ni. Sebab kita nak kaitkan hadis ni dengan ayat ni lah, ayat 18 surah Al-Haqqah ni. Pertama jidal. Jidal ataupun jadal maknanya berbantah. Nak faham jidal di sini dalam konteks ni, kena rujuk ayat dalam surah An-Nahlu. Surah An-Nahlu ni surah yang ke berapa? Yang ke-15 ke 16? Surah yang ke-17. Surah An-Nahlu surah yang ke-16, maaf, surah ke-16, iaitu pada ayat 111, 111 muka surat 280. Muka surat 280 atas sekali tu, ayat 111. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun. Yauma ta'ti kullu nafsin. Ingatlah pada hari di mana datanglah setiap diri manusia. Setiap diri manusia akan datang di hari itu untuk tujadilu. Untuk mereka membela diri. Maksud jidal berbantah ni nak membela diri. Sebab itulah saya dah beritahu tadi, di hari kiamat nanti tak ada peguam bela dan tak ada pejabat peguam yang kita boleh dapatkan khidmatnya untuk kita
selamat ketika dibicarakan di hari kiamat. Tak ada. Di hari kiamat tidak ada. Dia tak sama macam dunia. Setiap orang tu akan datang pada hari kiamat. Jadi maksud ta'ti di sini, ta'ti datang pada hari kiamat. Masing-masing datang untuk membela dirinya. Maksudnya untuk pertahankan dirinya. Seolah-olah dia tak bersalah. Padahal dia ni berdosa, bersalah. Lalu wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat. Lalu disempurnakan setiap diri manusia dengan apa yang telah dia lakukan, yang dia kerjakan di dunia, sama ada baik atau jahat. Allah Ta'ala yang Maha Adil akan memberi balasan yang setimpalnya. Wahum la yuzlamun, mereka tak akan dianiaya, dizalimi sedikit pun. Jadi ayat 111 surah An-Nahl menunjukkan setiap manusia akan dibawa untuk dibicarakan dan masing-masing akan membela dirinya. Jadi kalau dia bercakap benar, jadi ialah benarlah. Tapi kebanyakan yang bersalah ni mereka cuba bercakap tidak benar. Kalau mereka bercakap tidak benar, khususnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang mujrim yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin. Baik, kita nak kaitkan ayat ni tentang perbicaraan manusia di hari kiamat ni, kita tengok dalam surah Yasin. Surah Yasin dia gajilah ustaz-ustaz kita sebut, dia kata ingatlah pada hari kiamat nanti mulut kita dikunci, tangan kita boleh bercakap, kaki kita boleh menjadi saksi. Sebenarnya ayat tu secara khusus untuk orang-orang yang kafir. Itu pada ayat Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, muka surat 444. Cantik nombor tu. Muka surat 444. Surah Yasin bermula ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahim. Pada hari itu kami akan meterai. Meterai ni tutup, orang Kelantan kata tutup kemah keming. Tutup kemah keming maknanya dikunci serapat-rapatnya mulut mereka sehingga mereka tak boleh bercakap. Kenapa begitu tu? Kalau kita lihat jalan cerita tu, ayat tu sebenarnya tentang nasib yang dialami oleh orang-orang kafir. Kita lihat ayat sebelumnya, syaitan itu telah menyesatkan jibillan kathiran, kumpulan manusia yang ramai. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adu. Inilah neraka jahannam yang diancam, pernah diancam kepada kamu. Lalu dikatakan kepada mereka itu, Islau hal yaum. Islau hal yaum. Masuklah kamu ke dalamnya, iaitu rasailah azab api yang membakar ini dengan sebab kekafiran kamu. Tengok itu, bima kuntum takfurun, dengan sebab kufur kamu. Jadi jalan penceritaan dalam ayat ini tentang nasib yang menimpa orang-orang kafir secara khusus. Maka bila Allah Ta'ala sebut dalam ayat 65 surah Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu kami tutup mati, atau kami tutup kemah keming, tutup serapat-rapatnya mulut mereka. Him tu, dhamma him tu kembali kepada orang kafir. Sebab bima kuntum, kamu tu merujukkan kepada orang kafir yang takfurun, yang kamu kufur. Kufur tu orang kafir lah. Perbuatan kufur kamu. Jadi siyakul ayah, jalan cerita dalam ayat sebenarnya merujuk kepada orang kafir. Asalnya orang kafir. Dalam surah ni lah, kalau kita nak rujuk dalam surah An-Nur, mungkin tak sempat, masa kita pun dah 7:31 dah. Itu yang berlaku di hari kiamat nanti. Ditutup mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, lalu dapat berkata-katalah kepada kami oleh tangan mereka. Tangan mereka boleh bercakap, kaki mereka menjadi saksi. Kenapa jadi begini? Sebab bila orang-orang kafir itu ketika proses jidal tadi, proses tujadilu an nafsiha, mereka bercakap tak benar. Mereka sebut apa yang tidak sebenarnya, maka Allah Ta'ala tutup mulut mereka. Lalu tangan mereka, kaki mereka, bahkan kulit mereka. Kulit disebut dalam surah Fussilat, kulit mereka juga boleh menjadi saksi. Lalu mereka semua tadi beritahu apa yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya. Iaitu jidal, itu jadi. Kita lihat yang kedua, kembali kepada hadis riwayat Abu Musa Al-Ash'ari tadi. Kemudian ma'azir. Ma'azir, mereka akan diberi peluang untuk kemukakan alasan. Kalau mereka rasa mereka tak bersalah, apa alasannya? Ma'azir, alasannya disebut dalam surah Al-Qiyamah. Dalam surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah ni muka surat 577. 577. InsyaAllah kalau para jemaah sentiasa Quran ada depan, sentiasa buka sana buka sini, insya-Allah tak mengatuk lah.
Ngantuk ni kalau kita duduk saja ni dengar tak ada telinga saja, tapi kalau ada aktiviti yang kita buat, kita pegang pen, kita tulis tengok sana, insya-Allah tak mari ngantuk tu. Sebab bila kita melakukan banyak perkara, insya-Allah hilang mengantuk. Baik, kita lihat pada ayat yang berbunyi balil insanu ala nafsihi basira, ayat 14 surah Al-Qiyamah. Bahkan manusia itu termasuk anggota badannya menjadi basirah, menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Tadilah yang disebut tadi itu kulit dia, tangan dia, kaki dia menjadi saksi. Walau alqa ma'adzirah. Di sini ada perkataan ma'adzirah. Sekalipun manusia itu memberikan alasan-alasannya bagi tujuan membela dirinya. Dia cuba berikan alasan, tapi kalau alasan tu betul-betul lah. Tapi kalau alasan tu salah, dia tak boleh melepaskan dirinya, sebab dia tak boleh, hari tu tak boleh menipu sesiapa. Kalau dia tak boleh, sebab ada bukti. Buktinya adalah buku amalan dia. Kita memohon kepada Allah supaya urusan kita dunia akhirat dipermudahkan. Semoga dosa kita diampunkan, supaya kita tidak mendapat kehinaan di akhirat, supaya kita tak diaibkan. Kita tahu kita banyak dosa, kita banyak kekurangan, kita banyak kelemahan, supaya kita menghadapi hari perbicaraan nanti dengan mudah, ataupun dengan hisaban yasira, dengan hisab yang mudah. Dan akhir sekali, yang ketiga, proses perbicaraan yang ketiga adalah diserahkan buku amalan. Jadi kita faham daripada hadis ni, maknanya Allah Ta'ala itu sangat adil. Dia tidak terus menghukum manusia, dia bagi peluang. Pertama, jidal, boleh membela diri. Kemudian ma'azir, berikan alasan. Kalau orang tu ada alasan, contohnya dia kata, ya Allah, aku tak tahu benda ni, tak tahu sebab tak sampai pendakwah. Ataupun kalau alasan tu munasabah, diterima alasan tu. Kalau tak munasabah, maka tak diterima. Tak munasabah tu maknanya dah sampai seruan dakwah, dia pun dah tahu, tetapi dia sengaja menolaknya kerana mengikut hawa nafsunya yang tak mahu ikut kebenaran, maka dia bersalah. Dan akhir sekali yang ketiga adalah sesi berbicaraan dalam bentuk masing-masing akan terima as-suhuf, buku amalan. Dia ada dua sahaja, sama ada terima dengan tangan kanan yang disebut ashabul yamin, tu boleh rujuk dalam suratul Waqiah, ataupun ashabus shimal, golongan kiri yang terima buku amalan sebelah tangan kiri, pun disebut dalam suratul Waqiah apa ciri-ciri dan nasib mereka tu. Ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdudin wa talhim mandud dalam suratul Waqiah. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamin wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin, sehinggalah ke akhir cerita dalam surah tu. Jadi orang yang terima buku amanah tangan kanan, buku dengan tangan kanan, buku tu kitab buku amanah tu dia akan datang sebelah depan, sebelah depan. Itu disebut dalam hadis. Kemudian yang terima sebelah kiri, buku tu datang daripada sebelah belakangnya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun sesiapa yang diberi buku amalan dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ayat ni biasa kita baca kan dalam surah Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq pun surah yang menceritakan tentang hari kiamat. Muka surat 589. Adapun orang yang terima buku amalan dengan yamin, dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah maknanya tak ada hisab sebenarnya, setakat diberi buku amalan. Kemudian wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Dan adapun orang yang diberi buku amalan daripada sebelah arah belakangnya, wara'a dhahrih, daripada sebelah belakang. Maksud sebelah belakang ialah buku tu datang daripada belakang dan dia akan terima sebelah tangan kiri. Itu dah bila buku tu datang sebelah depan, orang tu tahu dia akan terima dengan tangan kanan. Kalau buku amalan dia tu datang sebelah belakang, dia tahu dia akan terima sebelah tangan kiri. Na'udzubillah. Ini saat yang paling menakutkan. Saat yang paling cemas. Maka orang tu akan yada'u thubura, akan
meraung dan bertempit mengatakan subur, maknanya binasalah, ya halak. Lalu dia akan masuk sa'ira, api neraka yang menyala-nyala. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, habislah untuk perbincangan kita tentang ayat apa tadi, ayat 15 hingga ayat 18 tentang sebahagian daripada itu pun tak sempat saya nak tak apalah, saya sambung esok lah. Ada 2 hadis yang saya nak sebut tentang besarnya kalimah tauhid la ilaha illallah ketika manusia dihisap atau ditimbang amalan. Kemudian Allah Ta'ala itu maha mengasihi hambanya ketika manusia itu disoal siasat. Allah Ta'ala beri keampunan dan dia tutup aib hambanya. Lalu diampunkan si hamba itu. Itu di antara perkara yang berlaku semasa sesi perbicaraan. Itu tak sempat saya nak bacakan 2 hadis itu, tak apa, esoklah. Esok kita akan masuk kepada ayat yang berikutnya tentang golongan yang terima buku amalan tangan kanan, apa nasib mereka, dan golongan yang terima buku amalan dengan tangan kiri, apa nasib mereka. Pastikan jangan lupa temu janji kita esok. Bukan hari ni dah, hari ni dah habis dah. Esok hari Selasa, hari Selasa pada waktu yang sama insya-Allah. Dan saya buka untuk persoalan kalau ada soalan lah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Cikgu Nur ni. Cikgu Nur, alhamdulillah ada hari ni. Itu. Kita pun ngaji dah mengenai misalnya gaji dengar lah. Tuhan tanya Nabi Musa. Musa, mu tak percaya pada aku ke? Siapa mau tengok aku ni? Dah. Ya. Jadi nak kaitnya kita lelah hidup ngaji hak akidah. Ustaz Tega tu solid. Memang molek dah tak payah tanya dah. Jadi kalau tanya juga supaya tak percaya ke? Supaya orang dulu kata banyak tanya kuranglah imannya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya. Betul. Sebenarnya apa yang kadang-kadang yang kita dengar tu mungkin kita dah tahu sebelum ni, kita dah dengar dah. Itulah pentingnya tazkirah. Ilmu ni bukannya kita belajar tu kita sama ada kita belajar kita nak tahu apa yang kita belum ketahui. Itu idraku syai'. Al-idraku, kita boleh melalui satu fasa sesuatu yang asalnya kita tak tahu, kita jadi tahu, alhamdulillah, itu ilmu. Ataupun kita dah tahu tapi mungkin kita dah terlupa ataupun kita dah tak berapa ingat dah. Maka diulang balik, refresh, nak segar balik. Tujuan diperingatkan semula. Sebab itu dalam ayat Quran banyak perkara yang sama diulang. Kenapa diulang? Supaya perkara itu sentiasa segar dalam ingatan manusia. Allah Ta'ala ulang. Walaqad sarrafna fi hadzal Quran. Sesungguhnya kami ulang-ulangkan dalam Quran ini. Diulang-ulang macam tadilah. Apa yang Cikgu Nur sebut tadi, kita dah belajar dah. Tak apalah kita belajar tu, kita dah tahu. Tapi tujuannya supaya kita boleh. Maksud saya gini Ustaz. Kita duk tanya hak akidah terlalu banyak sangat misalnya supaya gini. Kita duk faham kan? Jadi kita duk mikir supaya kita mikir dunia. Ya. Tak lupa jadi. Supaya Tuhan gulung langit, Tuhan akan aras. Dia nak duduk mana? Misalnya, dia timbul lagi tu. Dia isu akidahnya gini. Apabila Allah Ta'ala beritahu dalam Quran yang Nabi sebut dalam hadis, kita hanya mampu faham setakat yang kita faham dari sudut bahasa Arab. Sebab khitabnya tu kepada, bila ayat Quran tu turun kepada Nabi ni Arabiyun, orang Arab, maka turun dengan bahasa Arab dan kita kena faham dengan kaedah bahasa Arab. Jadi apa-apa yang kita tidak faham, kita kata kita serahkan ilmu tu kepada Allah, dia lebih tahu. Dia lebih tahu. Sama ada ayat tu membicarakan tentang sifat-sifat Allah yang kita memang tak tahu tentang kaifiatnya, kerana Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai', tak sama dengan sesuatu dari kalangan makhluknya. Ataupun ayat tu cerita tentang gambaran di hari kiamat. Yauma natwis samaa'a katayyis sijilli lil kutub. Saya terlupa nak datangkan ayat tu tadi. Pada hari di mana kami gulung langit. Allah Ta'ala beritahu hari kiamat nanti langit pecah, langit digulung. Kita faham gulung ni macam kita gulung tikar, gulung khetah, ada gulung. Adakah gulung langit begitu? Itu kita tak tahulah sebab langit ni besar. Tapi dalam Quran, bahasa yang digunakan adalah tawiyun yauma natwis samaa'a katayyis sijilli lil kutub. Hari kami gulung langit sebagaimana kami gulung kertas, yang lembaran kertas dalam buku.
Jadi kita kena faham setakat yang mampu kita faham. Cuma yang cerita Nabi Musa nak melihat Allah, itu sebenarnya untuk dia menambahkan rasa keyakinan dia. Sebab dia banyak didesak oleh Bani Israel. Bani Israel kan pernah minta, apa kata Bani Israel? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Wahai Musa, kami tak akan beriman kepada kamu sehingga kami dapat melihat Allah secara terang-terangan. Maka ketika Nabi Musa dipanggil untuk bermunajat di Tur Sina, Nabi Musa boleh bercakap dengan Allah secara terus, ya. Itu kelebihan dia. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Taala berkata-kata dengan Musa secara terus. Jadi bila Nabi Musa berkata-kata dengan Allah, telitah dalam hati dia nak melihat Allah. Maka dia kata, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, tunjukkan zatmu kepadaku, aku nak lihatmu. Allah Ta'ala jawab, qala lan tarani, kamu tak akan mampu melihatku. Akhirnya, untuk memenuhi permintaan Nabi Musa, Allah Ta'ala menampakkan sebahagian daripada nur cahaya. Ada ulama mengatakan cahaya itu bagi hijab zatnya. Kepada bukit, bukan kepada Musa, kepada bukit. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Apabila Allah Ta'ala tajalli, menampakkan sebahagian nur bagi hijab dia punya zatnya, hijab Allah Ta'ala itu adalah nurnya. Lalu bukit itu kharra, runtuh ranak. Nabi Musa yang lihat bukit itu hancur, dia pun terus pengsan. Jadi bila dia sedar, dia bertaubatlah. Dia kata inni apa dia? Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaik. Nabi Musa mengakui dia bersalah dan dia kata tubtu ilaik, aku bertaubat kepadamu. Sebab dia telah meminta sesuatu yang tak sepatutnya dia minta. Baik, ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Ya, cikgu. Ustaz, yang pertama sekali, insyaqa dengan infatar ni dia terbelah belaka. Cuma saya yang ibarat gini Ustaz. Kita ambil dua kertas. Satu kertas tu kita koyak tapi tak putus. Satu kertas lagi kita koyak putus. Jadi hak mana insyaqa ni, infatar hak mana hak putus, hak mana tak putus. Okey, itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, waktu berlaku kiamat ni, hak banyak Quran sebut hak orang hidup dak, goncangnya, hak beranak akan, hak mengandung akan beranak, hak budak jadi tua, semua sekali ni. Jadi saya nak minta Ustaz jelas lagu mana keadaan orang hak mati ni. Bila tiup pertama, tiup kedua tu ia bangkit dah. Tiup pertama ni adakah dia berasa gerung juga ke ataupun lagu mana? Wallahu a'lam Ustaz. Ya, tentang kalimah infitar dan insyiqaq, setakat yang saya ketahui dari sudut bahasa, ia pecah sepecah-pecahnya. Mana kalau kertas tu tidak kata kertas yang dikoyakkan tak putus, memang habis. Bukan setakat putus, bahkan akan berkecai, hancur. Itu yang kita faham dari segi bahasanya begitulah. Apabila Allah Ta'ala menggambarkan kekuatan langit, farji'il basar hal tara min futur, dalam surah Al-Mulk yang kita dah bincang hari itu, ulangkanlah pandangan kamu ke langit, adakah kamu melihat padanya ada futur? Ada futur maknanya ada apa dia? Sudu', syukuk. Sudu' yang ni adanya tanda belah, pecah, retak, berah, apa sebagainya. Mana dia merujuk kepada kehancuran yang total, yang seluruhnya. Cuma penggunaan yang berbeza lafaz infatarat, insyaqqa itu menunjukkan bahasa Arab ni dia bahasa yang mempunyai as-sarwah al-lughawiyah, kaya bahasa. Dia memiliki vocabulary ataupun kosakata yang banyak, merujuk kepada perkara yang sama. Kemudian soalan yang kedua tentang apa dia? Nasib orang-orang yang sudah meninggal dunia, adakah mereka terkesan dengan tiupan sakakala yang pertama? Iaitu ketika makhluk yang masih hidup itu akan dimatikan. Jawapannya ya, betul. Dalilnya terdapat di akhir surah surah Al-Anbiya. Kalau nak rujuk boleh buka muka surat 331 pada ayat 103, la yahzunuhumul faza'ul akbar. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Huru-hara besar yang berlaku pada hari kiamat yang mengerikan itu sedikit pun tidak menimbulkan
al-huznu, sedih, rungsing pada mereka. Mereka ni orang yang dah menjadi ahli, yang dah layak untuk menjadi ahli syurga. Masa ni mereka ni belum ke syurga. Ketika berlaku ni, mereka ni di alam kubur sebab mereka dah mati. Sama ada mereka mati, yalah mereka mati lebih awal sebelum tu lah. Mereka mati lebih awal. Kan kita dah pelajari sebelum ni, sebelum berlaku kiamat, roh orang-orang yang beriman, roh mereka akan dicabut dengan didatangkan angin yang lembut, angin yang dingin. Jadi mereka itu tidak merasa rungsing, takut, bahkan mereka itu akan disambut oleh malaikat. Lalu mereka berkata, inilah hari yang dijanjikan kepada kamu. Ataupun satu lagi boleh rujuk dalam ayat dalam surah Az-Zumar. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Pada perkataan man syaa Allah. Muka surat 466. Muka surat 466 surah Az-Zumar. Pada hari dan maka ditiuplah sangkakala, lalu fasa'iqa, pengsan atau matilah segala makhluk yang di langit dan di bumi. Mati ataupun termasuk sa'iqa ni pengsan, terkejut. Sa'iqa tu seperti kalimah fazi'ah, terkejut. Kalau yang masih hidup, matilah. Kalau yang dah mati, dia tak akan terkejut ataupun tak akan terkanyak. Bahasa Kelantan tu terkanyak tu. Tidak terkejut. Tapi dia dalam keadaan aman damai. Kecuali sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki, maka dia tak terkesan dengan tiupan sangkakala tadi. Inilah dalih menyatakan keadaan orang beriman yang Allah Ta'ala pelihara. Ini salah, kita boleh lihatlah dalam tafsir itu adalah banyak tafsir. Siapa man syaa Allah tu, antaranya bidadari syurga, antaranya orang yang mati syahid, nabi-nabi, orang-orang yang Allah Ta'ala pelihara mereka daripada kejutan besar di hari kiamat. Jadi kita berhenti setakat itulah, masa kita pada lebih dah 7.50. Saya pun ada kelas hari ni sebab hari ni hari Isnin ya. Ada kelas macam biasalah, kelas secara online untuk pelajar-pelajar di sekolah. Jadi terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita sambung esok lah. Masih tentang perbicaraan di hari kiamat, secara khususnya tentang dua golongan tadi lah. Golongan yang timur buka amalan tangan kanan dan tangan kiri. Apakah nasib mereka? Sama-samalah kita ikuti esok insya-Allah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira. Terima kasih.